Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ahli UMNO diingatkan sentiasa bersatu padu dalam apa jua program untuk meningkatkan kekuatan parti dan mengenepikan sikap individualistik serta berlumba-lumba sesama sendiri sehingga mengabaikan keperluan dan suara hati rakyat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ketua UMNO Bahagian Putatan, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, tindakan sedemikian memberi impak negatif terhadap imej parti serta pentadbiran kerajaan sekaligus menghakis keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Mengenai pilihan raya umum PRU akan datang, beliau yakin dapat mengulangi kejayaan PRU sebelum ini dengan syarat semua ahli bekerja keras, konsisten dan mengambil kira setiap keperluan serta masalah rakyat. Ya, kita berkeyakinan penuh kita akan mengulangi lagi kemenangan kita yang lepas, tapi dengan syarat kita bekerja keras dan tidak alfa, tidak hanya bersandarkan kepada performan yang lepas, menang dulu dan juga kita percaya menang akan datang tanpa kerja yang kuat. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mesyuarat UMNO Bahagian Putatan dan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Putatan. Pemilik tanah maupun penduduk kampung yang terlibat dengan pengambilan tanah untuk pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sepitang dinasihati supaya berbincang dengan agensi kerajaan terlibat berhubung bayaran pampasan dan masalah yang berbangkit. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Sepawi Haji Ahmad berkata langkah itu untuk memastikan semua pihak berpuas hati sekaligus menjamin kelancaran projek Lebuh Raya berkenaan. Kita mengharapkan supaya semua pihak yang terlibat dapat menyelesaikan dengan teratur kerana aspek yang paling penting ialah kesejahteraan rakyat. Dengan ekonomi yang berkembang dengan baik, beliau yakin apabila siap kelak projek Lebuh Raya Pan Borneo mampu meningkatkan ekonomi rakyat kerana akses pengangkutan yang cepat, mudah dan efisien memudahkan semua sektor ekonomi berkembang pesat. Datuk Sepawi ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Petronas Chemicals Group Berhad di Sepitang. Dua agensi kerajaan negeri kini berada di bawah perhatian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri. Pengarah SPRM Negeri Datuk Sezali Salbi berkata operasi besar-besaran akan dilancarkan dalam tempoh terdekat membabitkan kedua-dua agensi terbabit. Beliau bagaimanapun tidak menamakan agensi berkenaan. Melibatkan two agencies yang mana jumlah peruntukan yang diberikan pada agensi-agensi ini besar dan kita dapati ada asas untuk kami menyiasat lanjut. Sementara itu, beliau berkata sehingga Julai tahun ini, SPRM menerima 274 aduan dengan 56 kertas siasatan sudah dibuka. Kebanyakan kes melibatkan kaki tangan awam yang membuat tuntutan palsu berkaitan kerja, perjalanan dan penginapan. Datuk Sezali juga berkata SPRM Sabah memantau dan mendapatkan maklumat berkaitan pemandu pelancong yang didakwa terbabit dalam amalan rasuah sehingga menjadi isu baru-baru ini. Beliau ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri SPRM di Kota Kinabalu. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri merekodkan 355 individu sebagai orang kena pengawasan OKP di Tawau tahun ini berkurangan berbanding tahun lalu. Pengarah AADK Sabah Bakri Bibi memberitahu penurunan OKP itu berikutan beberapa langkah pencegahan yang dilakukan AADK bersama pihak berkuasa lain. Dia ada kaitan dengan aktiviti-aktiviti operasi yang kita buat. Jadi operasi ini pun disebabkan oleh kesadaran masyarakat itu memaklumkan dan juga membuat aduan ke pihak-pihak berkuasa terutama AADK mengenai kes-kes penagihan dan juga aktiviti-aktiviti dadah. Bakri ditemui media dalam Majlis Sambutan Aidilfitri AADK bersama Jawatan Kuasa Rawatan dan Pemulihan Dadah JKPD di Tawau. Sementara itu, pengerusi JKPD Tawau, Brigadier Jeneral Tan Sri Liu Yun Fah berkata, usaha mendekati OKP adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan mereka tidak berasa terasing dan kembali ke pangkuan masyarakat seterusnya berjaya dalam kehidupan.
Peladang di negeri ini digalak menanam jagung sebagai inisiatif mempelbagaikan sumber pendapatan. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata langkah itu sekaligus dapat mengurangkan kadar pengimportan jagung yang merupakan antara bahan makanan ternakan yang mendapat permintaan tinggi di pasaran. 2 bilion setahun kita import daripada luar. Jadi sekarang ini kerajaan telah memperkenalkan supaya kita semua ini, para peladang ini, kita cuba tanam jagung ini untuk jadikan diproses dan dijadikan ternakan, makanan ternakan. Untuk menjayakan matlamat itu, Datuk Nazri berkata kerajaan menerusi nafas sentiasa memberi hikmat sokongan dan bantuan yang diperlukan petani. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Kota Kinabalu. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan.